dan keimanan itulah membuahkan hasil keselamatan kita di hari akhirat dengan diselamatkan oleh Allah SWT daripada azab api nerakanya dan digantikan dengan kemuliaan daripada Allah, iaitu dengan ganjaran syurga nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh ahli dan kuasanya, pimpinan yang mempengerusikan atau yang mengaturkan program kuliah duha kita, khususnya yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah. Tak ingat. Muka surat 7. Nombor 7. Muka surat 7, nombor 7. Oh. Surat 7 tu Rumi, kan? Jawi muka surat 6. 6 ke 7? 6. Boleh nampak macam 7 kan? Baik. Kitab Jawi lama pada muka surat 6 dan nombornya nombor 7. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab 7 yang menghantarkan, iaitu yang pertama mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid dengan mendirikan dalilnya untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi, ialah daripada ulama-ulama yang masyhur. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam alaihi salam, dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif. Ambil phone anda satu lagi yang dalam beg. Okey, baik. Yang menghantarkan. Tadi kita baca sekali lalu je. Okey, ini huraian dia. Yang menghantarkan. Maksud menghantarkan ni yang menyampaikan ilmu tu. Yang sampaikan. Dia kenapa disebut yang menghantarkan atau yang menyampaikan ni? Ilmu tu ada dah, tapi sampai kat kita. Siapa yang tolong bagi sampai? Sebab ilmu tauhid ni bukan sekat ilmu tauhid je. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tajwid, buhan nama apa pun, ilmu-ilmu khususnya ilmu agama lah. Sejak zaman Nabi ada lagi dah. Zaman Nabi ada lagi. Tapi di zaman Nabi tu belum dinamakan lagi khususiah setiap ilmu itu. Apatah lagi dibab-babkan dia. Belum ada. Sebab di zaman Nabi yang ada apa? Quran dan hadis Nabi. Itu pun belum lagi dibukukan. Termasuk kedua-duanya. Quran pun belum lagi dibukukan waktu tu. Quran tu datang dalam bentuk wahyu. Seorang sahabat pernah bertanya pada Nabi, kaifa ya'tikal wahyu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi. Kata Nabi, kadang-kadang datangnya wahyu itu dalam bentuk seperti suara gemerincing loceng. Dia tak, kita mungkin kita faham maknanya Quran tu turun bunyi
A'udzubillah. Mungkin macam tu kan. Kita faham macam tu. Tapi dalam hadis ni, bila sahabat tanya ke Nabi, Nabi kata, Quran itu datang kadang-kadang bentuknya dalam bentuk suara gemerincing loceng. Salatil jarasi. Bunyi loceng je. Keting. Macam tu. Ting. Macam tu. Tak tahu lah. Macam mana Nabi dengar. Nabi pun tak tahu sebab saya tak dengar wahyu. Dengar wahyu ni Nabi. Tapi Nabi bagi tahu macam tu. Salatil jarasi. Jadi kemudian kata Nabi, dengan bunyi itu tadi Nabi tahu apa yang disampaikan. Kemudian Nabi bagi tahu ke sahabat, Allah turunkan ayat begini. Nabi pun bacalah ayat Quran tu. Kan? Sahabat pun dengar. Ada sahabat yang setengahnya tu yang diizinkan Nabi, mereka salin, mereka tulis. Mereka tulis. Antaranya Zaid ibn Sabit dan sebagainya lah, sahabat-sahabat Nabi. Penulis wahyu, tulis wahyu. Kemudian tulis tu pula, bila turun wahyu tu pula, tak semua sahabat ada dengan Nabi bila-bila wahyu turun. Jadi ada sahabat yang dengar ayat ni, ada yang dia tak dengar. Dan akhirnya ayat-ayat ni akhirnya orang cakap apa, berpisah-pisah. Ada dekat sahabat ni sikit, sahabat ni sikit, sahabat ni sikit, sahabat ni sikit. Dan tak semua. Lepas tu juga tak semua sahabat Nabi itu menghafal seluruh Al-Quran. Sebab tu tak sampai jadi wajib kepada kita menghafal seluruh Al-Quran. Tetapi wajib kita melaksanakan seluruh perintah Al-Quran. Itu beza. Takut kita jadi zaman kita hari ini menghafal seluruh Quran tapi tidak orang cakap apa, melaksanakan seluruh perintah Al-Quran. Yang mustahabnya melaksanakan. Kan? Tapi hafal baguslah, baik dah hafal tu. Tapi jangan hafal saja kalau tidak melaksanakannya. Kan? Begitu. Jangan baca saja tapi tak melaksanakannya. Kan? Kalau sekadar baca, soalan saya kan, orang kafir boleh tak baca Quran? Boleh. Kalau dia belajar, dia masuk kelas tajwid, dia punya dengung lagi power bagi kita. Wah, dia belajar sungguh-sungguh, belajar, dia baca Quran bagi kita. Woi, biji ni baca. Siap dengan taranum bagai. Boleh. Tapi adakah menjadi taklif kepada dia untuk melaksanakan perintah Quran? Zaman kita hari ini ada di kalangan orientalis barat. Mereka belajar tentang Islam tapi bukan tujuan untuk memeluk Islam, tapi mencari titik kelemahan Islam. Banyak ni di Rusia ada, di Amerika ada. Sampai dia ada yang boleh baca Quran ada. Ada yang boleh bercakap Arab. Kita pun cakap Arab tak pandai. Kita anak entar kadang terbalik. Nama entar Syakir. Patut nama anak kan. Anak entar kadang terbalik kita. Dia siap nampak lancar cakap Arab dia. Ada. Tapi itulah hidayah tak dapat. Sebab walaupun dia belajar tapi dia tak masuk Islam. Malah dia nak cari pula kelemahan Islam. Sebab tu kita kena bersyukur tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah. Gini lah. Jahil-jahil kita pun Allah bagi kita hidayah. Betul tak? Walaupun kita tak kerti mana juga, tapi Allah sayang kat kita. Sebab tu mahal sayang. Bila Allah nak sayang kita, walaupun kita tak kerti mana pun, Allah selamatkan kita daripada menjadi kafir. Allah berikan kita iman, berikan kita keyakinan. Baik. Apa nak cerita tadi? Okey. Kemudian Quran ni akhirnya last sekali bila dah siap semua, Nabi pun dah umur 63 tahun, Nabi pun bagi tahu bahawa Islam telah sempurna gini. Nabi pun wafat akhirnya. Lepas Nabi wafat, waktu tu, ini sebagai pengetahuan kita lah, sejarahnya, Quran ini asalnya tidak bertitik dan tidak berbaris. Malah bertulisan pun tidak sebenarnya. Sebab Quran ni turun dalam bentuk tadi, salatil jarasi. Maknanya dalam bentuk pendengaran. Malaikat Jibril datang kat Nabi peluk, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan malaikat Jibril datang bawa kertas, tulis. Tak.
Malaikat Jibril baca, Nabi ikut. Baca, Nabi ikut. Dan menjadi rutin tiap-tiap kali Ramadan, Nabi akan tasmik bacaannya. Sebab tu afdal tu yang kita buat tadarus Quran bulan Ramadan. Tapi tadarus tu janganlah Ramadan aja, habis Ramadan pun teruskan. Jangan Ramadan tadarus, habis Ramadan tidur terus. Bunyi terus juga lah kan. Dia jadi hilang. Baik. Sampailah tahun terakhir kewafatan Nabi, Nabi sekali je. Kali yang tahun terakhir itu 2 kali. Menunjukkan bahawa itulah tahun terakhir Nabi. Baik. Lepas tu Nabi pun dah wafat, Quran ni berpisah-pisah, tak ada titik, tak ada baris. Tulisan pula ada kat sahabat-sahabat tertentu saja yang tulis, tak semua. Kan? Kemudian adalah orang baca Quran. Mula berlaku cadangan kepada masa tu yang memerintah Saidina Abu Bakar menjadi khalifah selepas wafatnya baginda Nabi kan. Jadi minta kepada Saidina Abu Bakar supaya menulis Quran ini ataupun mengumpulkan Quran ini. Saidina Abu Bakar kata Nabi tak buat. Jadi kenapa aku buat? Nanti kan aku buat satu benda yang Nabi tak buat. Sahabat berhati-hati, takut nanti jadi bid'ah pula kan. Nabi tak buat, nanti kalau kita buat jadi macam kita memandai-mandai pula lebih pada Nabi. Tapi tujuan sahabat suruh sebab Saidina Umar semua suruh sebab takut nanti orang salah baca. Akhirnya waktu tu Islam makin berkembang. Berkembang sampailah orang bukan Arab. Kalau orang Arab sendiri bila baca, walaupun tak ada titik, tak ada baris, bunyi dia. Sebab tulisan dia. Tulisan asal daripada kecil lagi belajar memang tak ada masalah bagi dia. Ba, ta dengan sa sama. Kan? Cuba kita buang titik dia, sama tak? Tinggal rumah je. Tiga-tiga sama. Tapi orang Arab dia tahu. Dia bahasa dia dah. Dia kata macam mana dia membaca? Lah. Saya orang Jawa. Tapi saya tak pandai cakap Jawa. Tapi kalau dengar orang Jawa cakap, terkejut kita. Sembarang ni orang-orang. Kan? Macam mana? Orang dia. Dia tahulah. Jauh pula saya pula tahu pula Jawa ni ada Jawa kasar, ada Jawa halus, lain pula bunyi dia. Kan? Kuo. Tu baru belajar sikit-sikit. Kan? Ada. Jadi maknanya reti dia apa? Retilah orang dia, bahasa dia. Macam itulah Arab saya nak maksudkan. Jadi walaupun tulisan tu tak ada titik, tak ada baris, orang Arab boleh baca. Yang jadi masalahnya orang bukan Arab, yang ni ajam. Macam kita semua ni. Waktu Islam dah mula berkembang sampai kat Rom, sampai kat Parsi. Kan? Luar daripada jazirah Arab. Jadi orang yang bukan Arab memeluk Islam. Bila memeluk Islam, bila nak baca Quran, dia jumpa ayat Quran, macam mana nak baca? Jadi bacanya tunggang langgang, gedebak-gedebuk bunyi. Kan? Akhirnya cadangan ni diusulkan. Itu asalnya. Kemudian mula-mula Saidina Abu Bakar tak berani. Sebab takut nanti buat satu benda yang Nabi tak buat. Akhirnya memikirkan masalah ini, akhirnya dipersetujui. Mula-mula Quran ni mula-mula dikumpulkan dulu. Sebab takut Quran ni hilang. Sebab makin lama ada sahabat-sahabat yang hafal Quran, yang siapa nak ni? Tu Allah kata Allah jamin Quran ni sampai kiamat. Sebab ada yang menghafalnya sentiasa. Mati seorang, lain pula orang lain pula ganti, hafal. Akhirnya Quran ni dikumpulkan. Kemudian bila dah dikumpulkan, masih lagi belum ada titik barisnya. Sampailah akhirnya Saidina Abu Bakar memerintah tak lama, sekejap aja. Waktu Saidina Abu Bakar wafat, Saidina Umar pula diteruskan. Sebab nak mengumpulkan tu bukan masa yang sekejap boleh kumpul. Nak tulis lagi apa semua kan. Sampailah dalam apa nama tempoh itulah daripada zaman Saidina Abu Bakar, Saidina Umar sampai ke zaman Saidina Uthman. Masalah makin lama makin jelas, makin lama makin banyak masalah sebab orang baca
tak kena bacaan dia. Akhirnya diperintahkan ulama-ulama yang mahir dalam ilmu bahasa mula-mula sekali meletakkan titik. Nama ulama-ulama tu Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali nama dia. Dia mahir dalam ilmu bahasa Arab. Maka dia yang mula letak titik. Jadi nak bezakan ba, ta dengan sa, ba titiknya 1. Ta titiknya 2. Sa titiknya 3. 1 buh bawah. 2 buah atas, 3 buah atas. Adalah sebab-sebabnya apa dia buat macam tu. Titik bawah apa semua. Buah titik. Sin, shin, short, dot, beza. Dah ada titik. Tunggang langgang juga. Sebab orang tak baca ikut betul dah. Atas ke, bawah ke, depan ke. Kan? Akhirnya datang pula seorang lagi ulama. Saya lupa nama dia. Tapi ada seorang lagi ulama diperintahkan oleh khalifah untuk meletakkan baris. Akhirnya terhasillah baris. Dan sebab tu sebenarnya baris tu kan, dia kan kita tengok baris atas dia sengit je ni kan. Baris depan waw. Kan? Atas a i u. I baris bawah. Kan? Baris bawah. Dia sebenarnya baris ni dia alif waw ya sebenarnya. Yang garis sengit tu alif tu disengitkan. Waw tu kekal. Ya tu sebenarnya dia ya tapi dibuang ni macam tu. Lepas tu banyak lagi lah tanda yang pedang tu kening. Orang panggil kening kan. Kena panjang tu. Tu. Semua tu akhirnya dibubuh baris supaya bacaannya betul. Mana baca bunyi atas, bawah, depan, sukun, mati, tak mati, panjang ke pendek, sampai di Quran yang kita ada ni. Tu semua jasa ulama, bubuh baris, apa semua tu. Kan? Kemudian bila dah bubuh baris, tengok. Orang kita boleh tak lagi baca. Tengok-tengok tak bunyi lagi. Dah buh titik. Kalau tak ada titik, tak bunyi logik tak? Okey, buh titik. Dah tak ada titik tapi tak kerti pula nak bunyi macam mana kan? Ulama datang buh baris. Tengok-tengok tak bunyi lagi. Sebab apa? Sebab walaupun ada titik baris, tapi kalau tak belajar cara baca, boleh baca tak? Boleh. Tu bila zaman kita hari ni, ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya percaya ayah ibu okey. InsyaAllah. Kan? Dan rajin baca Quran. Bukan setakat boleh baca, rajin. Tapi persoalan yang timbul, cuba tanya masing-masing diri kita, adakah anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita mampu membaca Al-Quran dengan tepat dan betul? Ke anak kita, cucu kita sibuk dengan main game sampai Quran tak kerti nak baca? Tu kita kena risaukan. Kita sibuk, dia speaking pandai, cakap orang putih, Allah, berbuih mulut. Ngalah orang putih. Orang putih kata, makhraj you lagi betul daripada I. Nak makhraj orang putih tu lah. Kan? Actually, dia punya actually. Kan? Kan tak? Orang putih pun kadang tak over macam ni. Nak? Orang tu cakap orang putih, dah baca Quran. Itu baru saya kata boleh baca, tak boleh baca. Belum tanya lagi hukum tajwid. Yang ni apa panjang ni? Kenapa panjang? Ni kenapa pendek? Ini apa nama? Mat apa ni? Sini. Dia kata, mat rempit ni Ustaz. Apa yang saya nak masukkan ni? Kepupusan ilmu. Bila ilmu tu pupus, nama dia apa? Jahil. Ni zaman dia. Wa sayaudu kama bada'an ghariban, kata Nabi. Akan kembalilah akhir zaman nanti macam zaman Islam mula-mula nak bangkit balik. Islam nak bangkit dulu dalam keadaan keliling dia jahiliah. Begitu juga di akhir zaman. Ini yang berlaku. Di keliling kita, kan, jahiliah. Hari ni kita akan dapat lihat. Ni macam ni lah, kuliah-kuliah kita, kuliah duha macam ni lah. Yang hadir pun minta maaf lah, bukan nak kata. Tapi yang hadir ni pun kadang-kadang pun geng batuk dah. Faham? Mana generasi muda. Kita ni tuan-tuan bukan nak kata kita ni pejam celik, pejam tak celik-celik. Bahagian kita habis dah. Saya biasa, saya ceramah, saya kuliah kat satu tempat lama daripada zaman saya mula-mula orang cakap bau-bau, orang cakap apa, selesai dengan pengajian di pondok dengan Tok Guru sampai Tok Guru dah izin pergi mengajar ni.
Kan? Sampailah sekarang, kat berapa tahun dah. Bila ni yang nak hadir tu geng-geng macam ni lah kan. Dia bagus lah, dia rajin ngaji. Tapi lama-lama Allah ambil. Hilang seorang. Tak ada ganti. Daripada 10 orang tinggal 9, 8, 7. Bayangkan kalau semua ni, tinggal saya, last kali berdua tak lelaki saya dengan dia. Last kali dia, saya tak pergi dah kuliah. Tak ada. Sebab tak ada yang menggantikan generasi seterusnya. Sebab habis ni habis. Keadaan. Jadi bayangkan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Siapakah yang akan memimpin negara ni? Siapakah yang akan menjadi pemimpin, jadi itu, jadi ini, dalam keadaan mereka ni jahil agama. Waktu tu kalau pemimpin jahil agama, adakah akan melaksanakan Islam? Sekarang pun Islam dah terumbang ambing, mahkamah syariah diinjak-injak, apatah lagi di masa akan datang. Waktu itulah Dajjal akan muncul. Dajjal tak muncul zaman orang alim, zaman orang masih reti ilmu agama. Sebab nanti payah dia nak tipu dayanya. Sebab orang pandai dah. Tapi masa zaman jahil, tak payah banyak. Dia panggil gini, ikut saya, ikut tu. Nak? Itu dia. Jadi Quran tadi tu. Hadis lagi lah. Di zaman Nabi larang menulis hadis. Cuma sahabat dia dengar, dia hafal. Sebab tu hadis dia bergantung pada riwayat. Kadang riwayat ni lain sikit, riwayat ni lain sikit. Sebab bergantung pada apa sahabat dengar dan diingat. Sebab dia tak bertulis. Kenapa Nabi larang hadis daripada ditulis? Kerana Nabi takut nanti hadis bercampur dengan Quran. Quran Nabi suruh tulis, hadis Nabi tak suruh tulis. Kalau sama-sama tulis, takut nanti lepas Nabi tak ada, orang kumpul keliru. Ini Quran ke hadis? Bercampur. Tapi hadis pun begitu juga. Akhirnya dikhawatiri orang-orang yang tahu tentang hadis Nabi semakin lama semakin hilang, meninggal dunia dan sebagainya. Maka mulalah hadis ditulis pada zaman salafus soleh. Maka lahirlah Imam Bukhari yang menulis hadis, Imam Muslim yang mengumpulkan hadis. Jadi apa yang saya nak cerita ni, maksud saya dari sudut apa yang kita nak belajar pada pagi ni, semua ilmu tu zaman Nabi ada dah. Qurannya, hadisnya, tapi di zaman itu belum lagi ada namanya tauhid, belum lagi ada namanya fiqh, belum lagi ada namanya tasawuf, belum lagi ada namanya ilmu Quran, ilmu hadis, tak ada. Dia semata-mata Quran hadis yang dalam bentuk istilah kita panggil mentah, kan, pada peringkat asal. Kan? Macam orang dulu-dulu kita makan satu benda yang memang daripada pokok terus dimakan. Macam contoh lah, saya bagi satu contoh, ubi kentang. Ubi diambil, dia bakar ke, kan? Batu makan terus. Tapi zaman hari ni ada tak lagi orang makan ubi kentang? Ada. Cuma nama dia dah lain sikit, advance. Apa nama dia? French fries. French fries tu macam orang beli kat KFC ke apa tu kan? Yang panjang-panjang macam lidi tu. Itu kan ubi tu sebenarnya. Cuma dia dah dicantikkan bentuknya, lepas tu buh garam sikit bagi sedap, ada resepi dia sikit lah. Dia dah campur sikit, campur ni sikit. Gitu. Samalah macam ilmu-ilmu ni. Asalnya sudah ada di pada ayat Quran tu, dia tengok ayat ni, ayat ni berkaitan dengan keyakinan pada Allah. Ini buh kat bahagian tauhid. Ayat ni cerita pasal hukum ni. Hukum semayang lah hukum ni. Ini bahagian fiqh, ibadat. Ayat ni cerita pasal masalah diri kita ni. Masalah hati ni. Ini ilmu tasawuf. Jadi ulama' membahagi-bahagikan. Menyusun. Itu yang dipanggil yang menghantarkan. Nak urai situ je. Mana yang susunkan. Yang susunkan ilmu tu. Sebab tu datang ke Wahabi kepada kita. Dia kata, hampa ni buat benda bid'ah ni, sifat 20 ni. Sebab pula, dia kata zaman Nabi mana ada sifat 20? Kalau kita jahil, mudah nak kita tertipu. Kita kata, betul juga zaman Nabi mana ada sifat 20. Tak? Itu apa nama? Cakap dengan dia juga, zaman Nabi pun, ada besar, hampa naik kereta, zaman Nabi mana ada kereta. Naiklah unta. Faham? Apa maksud? Maksudnya memanglah secara literally-nya
sifat 20 tu tak ada disebut di zaman Nabi. Tapi isi dalam sifat 20 tu ada tak? Adalah, sebab sifat 20 ni dalilnya Quran. Kan? Quran ada tak zaman Nabi? Ada lah. Sama juga. Tapi fresh tu apa? Ubi. Ubi ada tak zaman nenek kita dulu? Adalah benda yang sama. Cuma baru orang cakap, kalau istilah kita panggil, diberi nafas baru. Macam tu. Di-upgradekan dia, dinamakan dia, dielokkan dia, macam tu lah. Jadi kalau zaman macam dulu, tak apa, Nabi ada. Nabi baca ayat, Nabi terus kata, ini ayat tentang kepercayaan dan keyakinan pada Allah. Tak apa, sahabat boleh terus ikut, itu Nabi. Macam zaman sekarang ni, kalau kita diberi Quran seketul, kita nak disuruh asingkan. Mana ayat cerita tentang iman? Mana nak cari kita? Kan? Mana kita nak buat? Itulah jasanya ulama keluarkan ayat Quran daripada berapa ribu? 6,236 ayat kalau tak silap. Kan? Jumlahnya. Daripada banyak-banyak tu, ulama dia ni hafal Quran, tahu setiap inci ayat-ayat dalam Quran ni, dia bawa keluar ayat ni khas untuk bab akidah. Ini menunjukkan dalilnya, bukti Allah itu begini. Maknanya, apa maksud? Sudah dipermudahkan kepada kita. Apa lagi yang menyebabkan kita jadi lagi susah untuk belajar agama? Apa alasan? Yang menyusahkan kita bukan kerana ilmu itu, tapi kerana alasan kita. Allah Ustaz, bukan tak nak mengaji Ustaz, tapi tu banyak. Percaya atau tidak, kalaulah Abang Abu Bakar kita kata, siapa datang kuliah duha pada pagi ni, kan? Seminit kami bagi 1,000. Seminit lagi 1,000. Lepas subuh tadi tak balik dah. Dari sini. Kan? Masa nak balik dia kira. Bang, saya daripada lepas subuh bang kira. Bukan kira pukul 9. Itu. Lepas tu habis dah kelas kita lagi pukul 10. Pukul 10 dah pun. Kan? Habis. Ustaz pun kata, okey kita berhenti sini. Hush! Apa berhenti Ustaz? Apa berhenti Ustaz? Dia marah ni Ustaz. Baca lagi. Orang nak mengaji. Dia kata orang nak mengaji. Mengaji ke sebab 1,000 tu? Nampak? Faham tak maksud saya? Tapi betul sungguh memang Allah bagi 1,000. Lebih pada 1,000 je Allah bagi. Tapi Allah tak bagilah ni. Allah bagi nanti kiamat. Nanti hari akhirat. Jadi lambat. Bila lambat tu yang orang jadi malas. Sebab sifat manusia, semua benda nak cepat. Semua nak segera. Nak makan pun nak cepat. Nak alim pun nak cepat. Semua nak cepat. Betul tak? Tak suka lambat. Traffic light merah, dia marah. Sampai kaku je merah. Sampai kaku merah. Tak macam ni memang nasib di situ dah. Memang dah merah. Tak boleh tunggu dia. Kan? Dia nak langgar je. Kan tak? Depan polis pun dia langgar kak. Dan polis kata, kenapa awak langgar kak lampu merah tu? Saya langgar sebab saya tak nampak awak lah polis. Kalau saya nampak, saya tak langgar. Tapi saya tak rasa awak kat belakang saya punya. Kan? Betul juga ni. Kan? Semua nak cepat. Cepat nak, kalau cepat pada benda yang betul tak apa. Cepat itu dipanggil gopoh. Gopoh tu bahasa Arab panggil istijal. Istijal adalah sifat mazmumah dan sifat ini adalah sifat iblis. Lepas tu, jangan kita bersifat sifat gopoh. Lawan kepada gopoh ni berhati-hati. Ihzar. Berhati betul-betul tengok bila nak buat satu benda, nak buat satu keputusan, istikharah dulu. Tanya Allah dulu. Tanya pendapat alim ulama. Jangan gopoh gapah. Jangan buat kalut-kalut gitu. Sebab suka kalut-kalut ni iblis. Bila Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam, cuba dia sabar dulu. Tanya, kenapa saya kena sujud ke apa ke? Terus, abah wastakbarah. Tak boleh. Sebab asal saya nak sujud pada dia pula, saya senior. Saya dibuat daripada api, dia buat daripada tanah. Saya datang dulu, dia datang kemudian. Asal saya pula nak kena hormat dia. Ada orang syarah salah. Di syarah dia kata, kenapa iblis tak nak sujud pada Adam? Sebab setianya iblis sujud pada Allah. Sebab tu dia tak nak sujud pada Adam. Tu mengarut tu sebenarnya. Sebenarnya sujud di sini bukan sembah. Sujud di sini makna hormat.
Allah suruh Iblis sujud pada Adam, maksudnya hormat pada Nabi Adam. Itu sebab Iblis ingkar. Dia tak nak hormat sebab dia rasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Dia lebih hebat daripada manusia. Lepas tu dia kata, aku daripada api, dia daripada tanah. Api dengan tanah mana kuat? Api lah. Api boleh menghanguskan, tanah boleh menghanguskan sesuatu ke? Terbaling tanah kat rumah, apa jadi? Kotor je lah, menepek tanah je lah kat dinding rumah tu. Tapi baling api kat rumah, habis. Kering tu daripada rumah besar jadi ranap sampai bawah. Jadi nampak macam seolah-olah api tu lagi power daripada tanah. Apa yang disombong? Aku api, dia tanah. Asal pula api nak kena hormat tanah pula? Sebab dia pandang diri dia. Dia tak pandang siapa yang perintah dia. Lepas tu kalau kita pandang diri kita, kita akan jadi sombong. Kan? Asal aku nak kena dengar cakap dia pula. Dia siapa? Ada tak jadi macam tu? Tu hati-hati tuan-tuan. Kalau tiba-tiba jadi kat diri kita, ingat balik, aku macam iblis lah kata. Kita pun istighfar, astagfirullah, minta maaf lah, aku tarik balik, gitu. Kan? Jaga-jaga tu. Kadang kita tak sedar dalam cakap, dalam marah, tengah mengamuk dan sebagainya. Kan? Tu hati-hati. Lepas tu memang marah tu setan. Setan yang cocok tu. Up lagi, power lagi, bubuh lagi. Dia bagi point pula kat kita nak cakap apa. Cakap ni, orang bubuh lagi, rapat tu. Dia support di kipas kita kat tepi. Padahal dia nak jadikan kita geng dia. Biar kena bakar sama-sama. Dia kata, dah lah aku kena bakar. Join sekali. Baik. Itu nak ceritanya menghantarkan. Iaitu dia kata yang pertama mereka yang mengatur makna menyusunkan titisan ilmu. Titisan ilmu tu maksudnya ini semua bahasa-bahasa kias lah. Ulama-ulama ni suka guna bahasa-bahasa tinggi gitu. Jadi maksudnya ilmu ni macam air laut yang besar. Lepas tu kita ambil sebahagian ilmu tu, tauhid tu. Kita ambil air tu, dia jadi menitik titisan lah. Itu maknanya sebahagian ilmu. Daripada seluruh ilmu Allah. Ilmu Allah ni besar. Banyak. Kita ni baru mengaji ni tiap-tiap hari ada ke? Setiap hari? Seminggu 4 hari. Kita rasa hebat lah kita ni seminggu 4 hari mengaji. Tak, baru titis. Baru istilah dia, kalau macam mana hebat pun kita mengaji, baru setitik ilmu daripada selautan ilmu Allah. Mana banyak lagi. Contoh, saya bagi satu contoh. Sini semayang subuh baca tak doa kunut? Macam? Ingat kan? Ada fahaman lain kan? Okey lah. Kita baca doa kunut, lama mana dah kita baca? Daripada kecil sampailah sekarang ni dah berusia dah baca doa kunut. Kan? Cuba tanya pula, apa maksud kunut? Dia pun jawab, nak maksud panjang ke pendek Ustaz? Kalau pendek je lah, kunut. Kalau panjang, kunut. Yang buruk pula dia. Tapi nak ceritanya, kita pandai baca doa kunut. Tapi kadang-kadang makna kunut pula kita tak tahu. Menunjukkan ada lagi ilmu yang belum kita kuasai. Itu saya nak masukkan tu, ilmu tu lah luas tu. Walaupun kita rasa macam kita pandai dah. Dah bodoh lagi. Bodoh apa? Makna kunut pula tak tahu. Okey, katalah makna kunut tu kita tahu. Kan? Okey, boleh terjemah satu-satu setiap ayat dalam kunut tu. Allahumma hadini fi man hadait, apa dia maknanya? Katalah dia alim pandai. Boleh Ustaz? Saya pandai bahasa Arab, dia pun tulis. Okey, boleh tak tulis pula doa kunut tu? Kadang-kadang orang tahu je makna, suruh tulis tak erti. Macam mana Allahumma hadini tu, cuba tulis Allahumma hadini tu. Kan? Orang tak tahulah pula Ustaz. Katalah pula dia mengaji dah, boleh tulis, dia tahu tulis, dia tengok buku dia pun hafal, tulis. Dia tunjuk, Ustaz saya boleh tulis, saya boleh terjemah. Pandai tak? Memanglah waktu tu mu pandai lah, tapi ada benda lagi mu belum pandai. Ada lagi ilmu yang tak lepas lagi. Apa dia? Cuba terang kat saya pula, apa sejarah doa kunut? Kenapa tiba-tiba Nabi baca doa kunut? Asalnya kunut tu belum ada lagi. Lalu kenapa tiba-tiba satu hari tu tiba-tiba Nabi baca doa kunut ni dalam solat subuh? Okey, katalah dia pun pergi buka buku sirah apa semua, jumpa jawapan. Tahu dah Ustaz. Dia ingat dia hebat dah, alim dah. Tanya pula, kenapa kunut ada dalam subuh ni?
Zuhur, asar, maghrib, isyak tak ada. Apa yang saya nak masukkan ni? Lagi timbul persoalan, lagi timbul jawapan. Lagi timbul. Maknanya lagi dikorek. Macam orang jumpa, sebab tu orang yang dah merasai kelazatan ilmu, lagi mengaji, lagi dia nak mengaji. Sampai kadang-kadang orang kata, kamu kan dah jadi ustaz, kenapa mengaji lagi? Sebab dia dah tahu kehebatan ilmu tu dan rasa sedap dan lazatnya ilmu tu. Kan? Ada kadang-kadang tok guru ngaji lagi. Kalau di Patani tu, ada seorang baba namanya Baba Matmawi. Baba Matmawi ni baba kepada baba-baba. Maknanya tok guru kepada tok guru. Dia kalau buat kuliah, yang hadir bukan orang biasa. Semua tok guru pondok yang hadir kuliah dia. Maknanya dia orang ni mengaji lagi. Sebab dia rasa hebatnya ilmu ni. Macam orang jumpa harta karun, korek tanah kan. Nampak ada emas. Adakah dia terhenti kat situ, dia ada, emas ni ambil. Dia akan korek lagi. Sebab dia sangka ada lagi besar lagi dalam. Macam itulah ilmu. Lagi korek, macam ni. Lagi dia korek, macam ni. Lagi dah. Sebab tu mengaji daripada kitab kecil sampai kitab besar. Tu kelazatan ilmu. Tu panggil titisan. Jadi kita mengaji ni baru titih ya, sikit ya. Titisan ilmu Allah, sebab supaya kita tak nampak kita ni hebat. Yang nampak Allah yang maha hebat. Titisan ilmu apa? Ilmu tauhid. Tauhid kita dah terang dah apa makna tauhid. Dengan mendirikan dalilnya. Malah ulama kita bukan hanya ajar kita, tapi buktikan pula pada kita. Ilmu tauhid ni yang antara yang paling penting dalam ilmu tauhid ialah dalil. Sebab bila kita kata Allah, contoh kita kata Allah tu wujud ada. Kalau sekadar sebut, semua orang boleh sebut, tapi buktikan Allah tu ada. Bukti tu panggil dalil. Bila kita ada bukti, kukuh tak kita punya keyakinan. Contoh saya bagi satu contoh. Kedai dia kena rompak, kena masuk orang. Barang hilang apa semua. Dia pun bawa satu mamat ni datang ke balai. Tuan, dia ni rompak kedai saya. Boleh pun kata ada bukti. Dia rompak ke apa, maknanya ada gambar CCTV ke apa ke. Ada tak bukti? Dia kata apa? Tak ada. Lepas tu macam mana awak tahu dia rompak? Tak, tengok muka macam muka berompak lah. Cuba tuan tengok muka dia. Kebetulan kawan tu berparut lah apa semua. Kan? Bolehkah disabitkan kesalahan? Tak boleh. Mana ketetapan tu tak boleh. Sebab tak ada bukti, tak kuat. Boleh, mungkin juga dia memang rompak. Mungkin juga tidak. Tapi tak kuat lah. Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau contoh, Allah itu wujud. Mana dalilnya? Tak tahu lah. Tapi Ustaz Syakir duk ngajar gitulah. Kalau pegang pada saya je, iman dia akan jadi tetap tak tetap. Tetap tak tetap. Goyang. Ini bahaya ni. Datang Dajjal, dia mudah terpesong. Saya kata Dajjal, belum Dajjal datang. Ni berapa ramai hari ni. Orang mudah terpesong dengan akidah. Dia tergelincir dengan landasan akidah dia. Ini zaman hari ni. Berapa ramai. Cakap pelik-pelik zaman hari ni. Pelik lah. Tak tahu lah. Macam tak takut dengan Allah Ta'ala. Kan? Apa tu? Kalau orang tu tahu, contoh. Dia bawa pergi balai. Tuan, dia ni rompak kedai saya. Ada bukti? Bukti kukuh tuan. Saya ada rakam CCTV. Saya rekod suara. Dan saya pun ada kat dalam kedai tu. Saya duduk celah tu, saya nyorok. Saya nampak muka dia. Mana bila dah jelas, boleh sabit tak? Boleh sabit. Ni. Mana bukti Allah tu wujud? Allah tu wujud, buktinya bom, dia bubuh. Bila dia bubuh, dia punya yakin tu kuat tak kuat? Bila orang datang kata, tak lah. Dia akan ikut tak? Tak. Sebab keyakinan dia kuat. Contoh macam tadi lah. Bila dia tuduh orang tu mencuri, kan? Dia yakin sebab ada CCTV. Tiba-tiba ada orang lain menafikan. Bukanlah, dia tak curi lah. Tak curi apa, aku ada bukti. Dia yakin sangat-sangat. Tak lah, Allah ni sebenarnya tak wujud lah. Tak wujud apa, aku ada bukti Allah tu wujud. Nampak? Jadi dia takkan goyang keimanan dia. Kukuh. Yang ni yang setan takut, yang Dajjal pun takut. Kita selalu dengar berita-berita orang cerita takut dengan Dajjal. Tapi kita pernah dengar tak? Dajjal pun takut dengan kita. Kan?
Macam musuh Palestin dengan Israel. Berperangan. Kita mungkin Palestin ni takut dengan Israel. Tak, dalam masa yang sama Israel juga takut dengan Hamas. Takut dengan Palestin. Lepas tu Allah turun ayat Quran. Kalau kamu sakit, ketahuilah mereka juga sakit, kata Allah. Kalau kamu sedih, mereka juga sedih. Tapi ingat, mereka sakit, mereka luka, mereka sakit, mereka mati kerana kosong. Tak tahu apa tujuan. Tapi kamu sakit, kamu sedih, kamu berjuang, kamu mati, kamu cedera. Kerana aku, kerana Allah. Kamu akan diberi ganjaran. Mana tak sia-sia? Sama. Tak sia-sia. Sama juga. Dajjal. Kita takut dengan Dajjal. Dajjal pun takut dengan kita tak? Kan? Dajjal takut dengan kita sebab apa? Sebab adanya akidah. Adanya tauhid. Iblis pun, bila dia dilaknat Allah, apa yang dia janji pada Allah? Dia kata, dia minta di umur dia, ya Allah, panjangkan umurku sampai kiamat. Iblis. Satu permintaannya. Dan dia janji, dia kata, ya Allah, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Melainkan mereka yang ikhlas. Jawapan kat situ ikhlas. Mukhlisin. Ikhlas ni, apa makna ikhlas? Kita faham makna ikhlas ni macam tadi lalu tabungan. Saya bubuh ni ikhlas ya Ustaz. Contohlah tak kata dia. Yang ni contoh saja. Itu belum menepati ikhlas yang sebenar. Ikhlas yang sebenar apa dia? Terkandung di dalam suratul Ikhlas. Cuba perhati tengok suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ada berapa ayat? Saja nak test tengok. Baru nak kira je. Ada 4. Dalam suratul Ikhlas ada tak perkataan ikhlas? Mana ada? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Situ satu syarat menunjukkan ikhlas bukan dengan sebut, tapi ikhlas tu rahsia. Ikhlas tu dalaman. Seperti mana dalam suratul Ikhlas tak ada sebutan ikhlas. Tapi maknanya tu ikhlas. Apa makna ikhlas tu? Kita nak hurai panjang kalau 4-4 tu saya nak hurai. Kita ambil satu sudahlah. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang ahad, yang esa. Tu makna ikhlas. Makna ikhlas, membuat apa saja pun untuk Allah yang satu tu. Tu ikhlas. Tak buat kerana yang lain. Bukan buat kerana itu, bukan buat kerana ini. Tak. Aku buat ni semata-mata kerana Allah. Itu namanya ikhlas. Sebab Qul huwallahu ahad. Sebab tu Iblis kata, aku boleh menyesatkan anak cucu Adam, melainkan mereka yang ikhlas. Maksud mereka yang ikhlas, mereka yang buat semata-mata kerana Allah. Itu dia tak boleh nak tipu daya. Nak tipu daya kat mana? Kan? Nak tipu daya kat mana? Masa zaman, orang ceritalah, zaman Tok Guru Nia Aziz jadi Menteri Besar Kelantan, biasa orang datang bawa briefcase, dalam tu penuh duit. Minta projek, minta tanah, minta itu. Dia kata memang hamba boleh bagi kamu. Kata. Tapi ni Tuhan hamba tengah tengok hamba sekarang. Nampak itu? Sebab dia nampak Allah yang esa. Dia tak nampak orang lain. Dia tak nampak duit tu. Dia nampak Allah. Tu kalau macam mana pula hati ni sentiasa biar nak nampak Allah? Kena kenal Allah. Kalau hati tak kenal Allah, macam mana nak rasa dilihat oleh Allah? Tu kena kenal. Macam contohlah, dia tulis, kita lalu highway, dia tulis, ada polis di hadapan. Ada polis di hadapan, polis tu kena kenal dulu. Kalau polis pun dia tak kenal, mana ada polis? Padahal cegak dah polis tu duduk tepi tu. Kan? Dia ingat guard agaknya. Sebab polis trafik kan baju putih. Pak guard pun baju putih tak? Dia kata, mana ada polis yang aku nampak Pak Gad duduk tepi tu. Tu bukan Pak Gad, tu lah polis trafik. Dah tak kenal polis. Kalau dia tak kenal polis, dia nampak tak polis tu? Mana polis, dia kata. Lah tadi tu. Mana satu? No, tadi yang dia paku tu. Loh, ya ke tu polis ke? Lah. Aku ingat siapa dia. Sebab dia tak kenal. Orang kalau kenal, belum nampak polis, dah nampak macam polis. Baru tulis je polis di hadapan. Polis tak nampak lagi. Baru tulis polis di hadapan. Perkataan polis tu pun dah terbayang di hati dia. Alamak, polis kat depan lagi ni. Slow terus dia. Macam tu. Orang yang kenal Allah, belum jumpa Allah lagi. Dengar nama Allah pun, bergegar hati dia. Takut kepada Allah. Sujud daripada Allah.
Tu belum temu Allah, temu lagi lah. Kan? Lagilah dia punya taat. Tersungkur terus dia. Kan? Tapi kalau orang tak kenal Allah, tak payah kata nak temu Allah, nama Allah pun dia buat tak tahu. Betul tak? Dia buat tak heran. Sebab orang tak kenal. Mana Allah? Mana Allah? Mana Tuhan? Dia boleh buat pelikih, boleh buat main gitu. Oh, dahsyat zaman hari ni. Ulama tegur, dia lawan balik. Macam ada orang dia ada seorang tu lah. Belagaknya dia. Sebab dia tak nampak Allah, tu lah masalah dia. Kadang kita kesian pun ada, tapi itulah. Geram pun ada bila kita nak tolong dia, kita tegur dia, dia marah kita balik. Kan? Dia kata dia memanglah Allah berikan dia rezeki kaya, duit banyak. Kaya raya, kereta mewah susun-susun, rumah banglo apa semua. Lepas tu dia kata apa? Dia buat live. Dia kata, mana korang-korang yang kata duha nanti murah rezeki? Mana punya korang punya duha? Nak tengok kaya dah ke? Dia kata. Dia pelikih orang semayang duha. Dia kata, kaya dah ke korang yang buat duha tu? Kaya dah. Kan? Yang dia tak semayang duha tak apa. Kan? Jadi dia kata, ada korang yang kata duha ni nanti murah rezeki lah. Kaya dah ke? La ilaha illallah. Orang tu kan rasa nak sepak-sepak je. Orang tu kata cili mulut tu. Nampak? Kan? Tapi tak kisahlah siapa dia, tak payah dibahas kan. Dia tu betul ni ustaz cakap tu. tak payah hurai lah. Cuma saya nak bagi tahu sifat bila orang tu jahil, inilah berlaku. Dia tak kenal Allah, dia boleh pelikih-likih apa yang Allah perintah. Kan? Hang tak nak buat lantak hang lah, tapi janganlah memperlikihkan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah yang Allah suruh. Selawat. Dia kata selawat banyak-banyak boleh apa? Ada orang cakap macam tu. Nak? Jangan pelikihkan. Ayat Quran ni walau kita baca, kadang-kadang saya baru kebetulan lah. Saya kongsi sikit lah. Saya baru balik. Saya dari KL ni. Saya baru balik jumpa Ustaz Syafiq. Tahu tak Ustaz Syafiq Prai? Kalau biasa tengok Facebook yang dia rawat-rawat jin apa semua tu kan. Rawat-rawat orang kena kerasukan saka tu. Ustaz Syafiq Prai. Terkenal lah dia di Facebook tu. Kan? Saya pergi lawat dia, ziarah dia. Pergi jumpa dia. Jadi apa nama... kadang-kadang kita rasa benda ni macam kadang-kadang saya sendirilah saya tengok dia merawat apa semua kan. Kadang kita rasa kita malu dengan jin. Kita manusia ni rasa malu dengan jin. Sebab kadang-kadang jin ni bila dia dapat hidayah lebih dahsyat daripada kita. Karena cara Ustaz Syafiq yang saya berkenan dengan dia kata dulu masa dia mula-mula dulu memang dia agak keras juga. Kalau bila orang kerasukan jin ke apa, dia mengamuk, dia marahnya jin tu sampai nak bunuh jin, sembelih jin. Tapi kaedah yang dia guna pakai sekarang tak, dia kaedah memujuk. Kalau orang tu kena rasuk ke apa, dia akan cakap dengan jin. Dia cakap, jomlah masuk Islam. Dia pujuk. Jin tu kata tak nak. Ya Allah, dia kata seronok masuk Islam. Ni dia dakwah pula situ. Ni baca ni, dia kata Nabi sayang kat kamu. Kan? Sampai kan jin tu menangis pun ada. Bila dia ikut saya mengucap, dia pun mengucap, jin tu mengucap. Bila mengucap tu, jin tu nangis. Kenapa awak nangis? Dia kata indahnya dia. Saya nampak cahaya. Dia nampak cahaya. Sebab dia dah duduk alam sana dah, lagilah cepat nampaknya. Kan? Betul-betul. Kan? Jadi akhirnya kita macam kadang malu pun ada. Kan? Padahal dia bangsa jin ya. Kalau ikut jin dengan manusia, mana tinggi lagi? Tinggi manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. Tapi sebabkan kesombongan, keegoan, sebab tu pada manusia ni, kenapa manusia ni antara makhluk yang boleh mentadbir alam, memimpin alam, menguruskan alam ni, jadi khalifah dan sebagainya. Sebab dalam kitab Bidayatul Talibin kata, Syekh kata, kerana manusia ini senaskah alam. Maksud senaskah alam, semua sifat alam ada pada manusia. Itu hebatnya manusia tu. Semua sifat alam ada pada dia. Lepas tu dia boleh menundukkan alam, dia boleh mentadbir alam, boleh mengurus alam. Sebab semua sifat alam ada pada dia. Kita ada sifat rimau. Memang kita bukan rimau, tapi sifat rimau tu ada. Jadi sifat rimau. Garang, cengih, ada? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Garang-garang ya. Kan, pencen komando. Kan, misai macam tanduk kebau lah. Kan, ada.
Jenis macam tu. Ada jenis sifat matahari. Apa sifat matahari? Apa matahari sifat dia? Bukan dia jadi matahari, sifat dia je. Sifat matahari menerangkan yang gelap. Ada orang ni kalau bercakap, orang yang hati ni dah gelap, hati ni dah hancur, tiba-tiba jadi terang balik. Terima kasihlah awak nasihat saya. Ada orang sifat macam tu. Macam sifat angin, macam-macam semua sifat ada pada diri manusia. Itu hebat manusia tu. Lepas tu, hebat-hebat jin pun, dia hanya hidup di dalam satu alam. Apa alam ni? Alam gaib lah, alam jin tu. Tapi hebatnya manusia hidup dua alam. Manusia hidup di alam jasad sekarang ni, macam kita ada ni. Dalam masa yang sama, serentak, kita juga hidup di alam gaib, iaitu alam ruh. Ruh kita. Mana ada makhluk lain hidup sampai dua alamnya tu? Allah berikan pada manusia. Sebab tu manusia, dia boleh juga, orang cakap apa, buat satu perkara yang di luar logik akal. Itu tak pelik kalau kita kata ada wali-wali Allah lipat bumi. Dia boleh sampai kat Mekah dengan sekali kelip. Soalan saya, kalau kita tidur, roh kita boleh tak sampai ke Mekah sekejap je? Ada kita tidur sini, Sungai Siput, kan? Tak tahu dah sampai ke Mekah dalam tidur kita. Bangun-bangun tidur kita, malam aku pergi buat umrah semalam. Celah mana pergi buat umrah? Tak, malam mimpi lah. Mimpi apa, orang boleh terima. Sebab apa? Sebab betul, roh dia berjalan. Roh dia boleh. Pergi dalam masa saat 2 je boleh sampai. Dah tak mustahil juga roh boleh membawa jasad pergi kalau rohnya tu kuat. Itu tak pelik kalau orang pakai ilmu lipat bumi apa semua wali-wali Allah boleh sampai ke satu tempat dalam masa sekejap. Mana nak pelik kalau roh boleh sampai. Kenapa Allah tak boleh buat jasad boleh sampai tak? Mudah bagi Allah. Tapi yang nampak kuasanya bukan makhluk tu lah, Allah yang berkuasa. Boleh tak? Tu. Jadi jangan sampai kita terpedaya dengan orang-orang Wahabi. Orang Wahabi ni dia pakai logik semata-mata je. Itu masalah. Sedangkan kita kena fikir di luar kotak sampai hebatnya kuasanya Allah Ta'ala tu. Kan? Allah mampu buat apa yang saja yang Allah kehendaki. Menolak, jadi itu dalil supaya kita kenal Allah, bukti. Menolak perkataan mereka yang menyalahi apa yang sepatutnya pada Allah. Sebab kenapa ulama susun wujud, kidam, bakok ni? Sebab zaman tu mula dah orang bercakap satu benda yang salah pada Tuhan. Contohlah, kita ambil satu contoh sifat wujud. Wujud ni maksudnya Allah tu wujud, Allah tu ada. Dulu ada orang sampai kata Allah tu tak ada. Tak payah kata dulu lah, ni pun ada orang kata macam tu. Allah ni tak ada sebenarnya. Cuma Allah ni perasaan kita. Kita rasa kita tu bertuhan. Tapi sebenarnya tak ada. Sebenarnya Tuhan tu kita lah. Sampai cakap macam tu mana? Ni dalil akhirnya ulama bawa datang. Dah, Allah tu wujud sungguh. Ada sungguh. Boleh dilihat jika diizin Allah untuk melihatnya. Tapi ada sungguh. Bukannya satu perasaan. Kadang-kadang orang cakap Allah ni macam gelombang. Ya, akibat jahil. Ada orang kata pusat pelacuran tu perlu. Kata sebab apa alasan dia? Sebab orang daripada luar negara datang kerja kat negara kita. Dia tinggal anak bini dia dekat negara dia. Jadi akhirnya dia nafsu dia datang. Bila nafsu dia datang, dia nak lepaskan kat mana? Jadi dia lepas dekat pusat pelacuran. Dia tu penting ada pusat pelacuran. Kalau tak ada pusat pelacuran, dia kata, nanti orang ni nak lepas kat mana? Lepas kat anak bini kita. Lagi masalah. Jadi tak nak bagi lepas kat anak bini kita, kita sediakan tempat untuk dia lepas dulu. Mana? Itulah tempat pusat pelacuran. Jadi kata pusat pelacuran ni, dari segi logiknya perlu. Kalau ikut fakta macam logik dia cakap tu, nampak macam ya tak? Tapi kita bukan ikut kepala otak kita. Kena ikut apa yang Allah perintah atas kita. Walaupun kita rasa macam kita cerdik dah dengan pandangan kita tu. Tapi bila Allah kata tak boleh, dah siapa lagi cerdik? Allah ke kita? Tapi dah kalau tak kenal Allah, dia rasa dia cerdik. Dia rasa dia lah macam Allah dah. Dia rasa dia macam Tuhan dah. Itu kata belagak Tuhan. Dia pula nak tetapkan hukum. Lepas tu baca dalam doa kunut. Lepas tu saya cakap tadi doa kunut. Kita baca dah selalu. Tapi kita faham tak mana dia? Salah satu daripada ayatnya, فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. Apa maksud dia? Ya Allah, kita kata pada Allah, Engkaulah yang menghukum, bukan engkau yang dihukum. Nampak? Kita kata kepada Allah, Ya Allah, engkaulah yang hukum kami. Engkaulah yang tetapkan hukuman ke atas kami. Bukan kami yang hukumkan engkau. Ini kita pula nak tetapkan dia. Nak tetapkan Allah. Allah pula kena dengar cakap kita.
Kan? Bukan kita pergi dengar cakap Allah. Ni zaman hari ni, Islam kena ikut masyarakat, bukan masyarakat ikut Islam. Kan? Kita panggil ustaz datang ceramah kuliah, lebih masa sikit, ustaz. Lepas ni ustaz jangan panjang sangat, jangan lama. Ustaz kena ikut anak murid. Bukan anak murid ikut ustaz. Ni siapa nak mengaji? Sungguh. Nampak tak kita? Nampak? Jadi berkat ke tak berkat kalau macam tu? Ada yang dah gelisah nak balik ni, macam mana ni? nak habis dah sikit lagi. Ialah daripada ulama yang masyhur. Jadi ulama yang menyusunkan ilmu tauhid ni, iaitu namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tu. Dah ada dah nama dia di kitabnya, tinggal gariskan aja dan ingat. Dan ajarlah pada anak-anak kita. Ini daripada kita cerita kat dia, cerita pasal sang kancil dengan sang arnab buat apa. Baik kita cerita kat dia, adik. Adik tahu tak ada seorang ulama namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia ni lah yang susun ilmu tauhid kita. Walaupun dia macam faham tak faham je. Walaupun dia pelak Asy'ari, tapi paling-paling tidak peringkat awal sudah masuk nama ulama dalam kepala dia. Daripada masuk nama Boboiboy, Boboiboy. Nampak? Bolehlah katun sikit-sikit, tapi biar ulama. Biarlah akhir bila dia besar, cita-cita dia nak jadi ulama. Jarang saya nak jumpa budak-budak kecil bila tanya apa cita-cita nak jadi ulama. Jarang. Bila kita tanya budak-budak, pergi tadikan budak pasti. Okey, cita-cita dah besar nak jadi askar, dia kata. Doktor, polis. Jarang nak jumpa seorang budak bangkit dengan berani lantang, saya nak jadi seorang ulama pejuang Islam, tok guru yang alim. Sebab apa? Sebab bukan salah budak tu, salah kita tak kenalkan dia. Kita tak dedahkan dia. Siapa tu ulama? Ni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari contoh. Dan lagi imam, seorang lagi namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Okay? Jadi dalam ilmu tauhid kita ada dua orang guru besar. Kita panggil guru besar lah ni. Sebab beliaulah yang menyusunkan ilmu tauhid ni. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia yang susun 13 sifat. Dan nanti kita akan belajar sifat 1 sampai 13 Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang susun. Dia yang temukan ni. Apa wujud ni, kat mana dalilnya, kidam apa semua sampai 13. Kemudian ditambah lagi 7. Asalnya sifat 13 je. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni dia hidup sezaman tetapi berlainan tempat. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi bila dia sampai kat dia apa yang diajar oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari 13, dia nampak dia nak kemaskan lagi, bukan dia tak setuju, dia nak kemaskan lagi, dia tambah lagi 7. Dia tambah lagi 7 sifat, maka 13 campur 7 jadilah berapa? 20. Itu yang kita mengaji sampai hari ini pada nenek moyang kita dulu sampai kita hari ini yang kita sebut sebagai sifat 20. Ishrina sifah. Tu asal dia dua orang ulama ni lah yang susunnya. Lepas tu jasa ulama ni besar. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, aku mungkin tak kenal siapa Tuhanku. Bukan suruh taksub dengan tok guru, tapi menghargai guru, memuliakan guru, kan? Menghormati guru. Kerana apa? Kalau bukan sebab dia, kita mungkin tak kenal Tuhan. Saya tak tahulah tuan-tuan macam mana, tapi pandangan saya dengan guru saya, Tuan Guru Siddiq Nur, saya punya sayang kat dia macam saya sayang macam pada ayah saya juga. Ayah ni ada dua kata tok guru. Satu ayah zahir. Ayah zahir ni ayah kandung kita. Dia menjaga zahir kita. Apa zahir kita? Pakaian kita, makan minum kita, dia jaga. Ada seorang lagi ayah namanya ayah batin. Apa ayah batin? Dia menjaga dalaman kita. Apa dalaman kita? Rohani kita. Islam kita, keimanan kita, keyakinan kita. Jadi saya menganggap tok guru saya tu sebagai seorang ayah pada saya. Sebab kerana dialah saya jadi kenal Allah. Kerana dialah saya jadi kenal semayang ni macam mana. Rukun dia macam mana, syarat dia macam mana, apa semua. Sebab atas daripada didikan dia. Atasnya saya dulu pun jahil juga. Saya pun tak kerti kat sifat 20 tu apa dia. Tapi dia terang satu-satu bertahun-tahun mengaji duduk depan dia. Dan akhirnya Allah kurniakan kefahaman. Itu berkat guru. Batulah akhirnya, sebab tu kalau tengok budak-budak pondok, dia betul-betul khidmat dengan guru. Sampai selipar guru pun dia tolong susun. Kadang-kadang kita yang tak faham kata, Allah, taksubnya
pandailah guru tu ambil selipar dia sampai nak susun. Bukan pasal nak membodek ke apa, tidak. Tapi kami diajar untuk khidmat pada guru sebab memandang kemuliaan guru. Kalau bukan dia, aku ni macam mana agaknya? Aku ni beriman tak beriman aku tak tahu. Aku ni kenal Allah tak kenal Allah. Nasib kita di sana di hari akhirat. Ditambah pula dia ajar kita, percuma pula dia tak ambil apa bahagian habuan dunia. Jadi menunjukkan ikhlasnya dia, kita ni malu dengan dia. Nah, dia ajar aku untuk menyelamatkan aku di akhir zaman nanti. Di hari akhirat nanti. Nak selamatkan aku sama ada syurga atau neraka. Tiba-tiba dia tidak mengambil sebarang upah. Dia tak mengambil sebarang. Cuma dia minta, Tok Guru saya pernah sebut masa dalam kuliah di pondok. Sambil dengan nada dia yang sebab, dia tunduk kepala dia. Menitih air mata, kena gigi tak. Dia kata, Ana ni tak minta apalah, dia kata. Ana tak minta duit, Ana tak minta apa. Cuma Ana minta satu je, dia kata. Nanti kalau Ana dah mati, dia kata, Ana dah tak ada, janganlah tinggalkan nama Ana dalam doa-doa kalian. Setiap kali kalian buat baca tahlil, selitlah nama Ana, katanya. Tu je harapan. Inilah Tok Guru. Ni Tok Guru kita ni, yang pengarang kitab ni. Ada ke dapat datuk, ada dapat Tan Sri, bukan itu cita-cita mereka. Bukan itu yang mereka hajat. Nah, kadang-kadang kitab ni harganya berapa ringgit sangat ya? Ni kat saya ni RM4.9, RM5. Nak banding dengan orang hari ni buat buku berapa ringgit? RM45. Ini RM4.9. Yang sekarang RM49. Ni RM4.9 je. Nampak? Sebab dia bukan nak duit. Yang dia nak ilmunya sampai, hasil berkat orang mengaji, dia dapatlah sikit mahabuan. Yang di dalam syurga, di dalam kuburnya. Dan berkat orang mengaji ilmu yang dikongsi, yang dia sampai. Tu ya. Harapan mereka Allah. Jadi, macam mana rasa kita dengan mereka? Malu tak? Malu. Kita buat sesuatu pun meminta-minta lagi. Dia buat sebenar-benar ikhlas. Ni kitab ni, ini sudah dicetak semula oleh mesin. Asalnya kitab ni buat macam mana? Tulis tangan. Tulis tangan, tuan-tuan. Tulis tangan. Satu. Kalau ini kitab kita agak nipis lah. Ada kitab lagi tebal. Bayangkan dia nak tulis tangan, nak siapkan dia tu. Dan bila dia buat kita, adakah disuruh oleh kerajaan, kamu buat buku sekian-sekian, nanti kerajaan bayar gaji? Tak ada. Imam Ghazali karang kitab Ihya Ulumuddin, punya tebal. Mana bukannya dapat habuan apa? Nah, cuma yang dia nak harapkan Allah redha atas apa yang dia buat. Untuk dia kongsikan ilmu pada anak cucu cicit dia. Sehingga supaya Islam ni terus subur di atas muka bumi. Itu. Mereka yang berjihad, Syekh Abdul Samad Apalimbang, sampai dipenggal kepalanya, putus antara kepala dengan badan. Adakah mereka ni nanti dapat lieutenant, dapat pangkat gitu gini, celet 3 paku apa? Tak ada. Kan? Mereka berjuang semata-mata kerana Allah, bukan kerana title, bukan kerana itu, kerana ini. Jadi nak nunjukkan ilmunya dah hebat, amalnya pun hebat, kita nak duduk tang mana? Kita siapa dengan mereka? Bila sedar sendiri tu, barulah kita akan tunduk dan hormat. Tidak mencaci maki alim ulama. Tak macam zaman hari ni netizen dalam jahil, ilmunya tak ada, amal pun tak ada, lepas tu menghina-hina pula kekasih-kekasih Allah. Agak-agak di manakah tempat duduknya nanti? Gitu. Kan? Baik. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid, yang mula-mula dapat ilmu tauhid ni daripada Tuhan sendiri, daripada Allah, ialah Nabi Adam alaihissalam. Sebab dia lah manusia yang pertama. Dan yang akhir sekali dari kalangan Nabi lah. Yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita faham. Hari ini apa kesimpulan yang kita dapat daripada pengajian kita? Ilmu ini sejak zaman Nabi lagi ada. Malah bukan Nabi Muhammad je, sejak zaman Nabi Adam. Maka dah terjawab Ashabul Kahfi agama apa? Kan? Maknanya Islam bukan hanya di zaman Nabi kita Nabi Muhammad. Tauhid bukan hanya di zaman Nabi kita Nabi Muhammad, malah sejak zaman Nabi Adam. Semua Nabi-Nabi bawa Islam. Semua Nabi-Nabi bawa agama yang tauhid. Akidah yang satu. Kan tak? Akidah yang satu. Cuma manusia-manusia itu yang menyimpang-menyimpang. Tukar nama. Kitab. Elok-elok kitab Injil, debuh nama Bible. Tukar. Lepas tu Dr. Zakir naik cabar mereka. Tunjukkan kitab kamu. Dia pun tunjuk Bible. Dia tanya balik. Nabi Isa AS, adakah Nabi Isa AS di zamannya menulis kitab, kitab Bible itu dalam tulisan ABC? Sebab Bible ABC.
Yang sebenarnya Hebrew. Nah, mereka Hebrew pun tak boleh. Tak ada. Nampak? Nak suruh baca kita asal pun silsilat tak boleh baca dia pun. Sebab tu hari ni dah ada dah orang nak buat Quran dalam tulisan Rumi. Tapi ulama-ulama kita larang tak bagi. Sebab dia akan merosakkan akhirnya nanti Quran tu akan dah dah diubah suai. Dia mesti kekal dengan tulisan Arabnya. Mesti baca dengan kaedah Arabnya. Baca panjang pendeknya, dengung tak dengung. Tak reti belajar lah. Jangan bagi alasan susah, baik buat Rumi je dah. Habis nak masuk syurga senang-senang gitu. Kan? Dunia pun nak beli rumah banglo pun bukan satu benda yang senang, susah, apatah lagi nak beli banglo Allah di dalam syurga. Kan? Dunia pun susah, akhirat lagi lah susah. Ini nak bersenang-senang tak boleh. Kan? Dunia tak apa sanggup susah, akhirat nak senang-senang. Tak? Gitu. Boleh? Jadi kita akan sambung nanti nombor 8 hukumnya. Nanti situ lah. Ni boleh balik ni jangan risau. Aduh, Allahu Akbar. Nombor 8 hukumnya. Lepas ni kita nak tengok apa hukum kita mengaji tauhid Wajib ke? Sunat ke? Macam mana ke? Kita akan tengok pada kuliah yang kita akan datang. Jika diizinkan Allah, insya Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ini yang dapat saya kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah insya Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin. Salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Boleh. Kita ada sembahyang tinggal qada. Okey.